Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Azlinda. Hari ini kita akan mempelajari bidang adab pendidikan Islam tahun 3 yang bertajuk Ilmu Dituntut, Adab Dipelihara. Okey, baiklah. Murid-murid sudah bersedia? Okey, untuk pengetahuan murid-murid, ilmu terbahagi kepada dua cabang. Yang pertama ialah ilmu fardu ain dan yang kedua ialah fardu kifayah. Okey, kita tengok kepada pengertian ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ialah ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam. Sebagai contoh, solat fardu iaitu solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Boleh faham murid-murid? Seterusnya kita pergi kepada kepentingan ilmu fardu ain. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah SAW sebaik-baiknya. Dan yang kedua, membentuk peribadi yang sempurna. Yang ketiga, menegakkan syiar Islam yang membawa maksud kita mengikuti apa yang disuruh oleh agama Islam itu sendiri. Dan yang keempat, hidup bahagia dan sejahtera. Seterusnya, kita pergi kepada pengertian ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah bermaksud ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam sahaja. Sebagai contoh, solat jenazah. Kepentingan ilmu fardu kifayah yang pertama ialah mewujudkan masyarakat yang bekerjasama. Yang kedua, melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi negara. Yang terakhir ialah umat Islam mentambah maju. Sebagai contoh, apabila kita belajar ilmu fardu kifayah tadi, sebagai contoh, okey, saya bagi contoh lain. Tadi bukan sahaja solat jenazah, sebagai contoh ilmu kedoktoran. Macam mana kalau dekat dunia ni tak ada seorang pun yang jadi doktor? Jadi siapa yang akan ubati pesakit? Okey, boleh faham? Baiklah, sekarang kita tengok dalil yang mewajibkan untuk kita menuntut ilmu. Okey, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap muslim. Okey murid-murid, berdasarkan hadis tadi kita dapat tengok bahawa menuntut ilmu merupakan satu suruhan ataupun suatu yang wajib. Nabi sendiri menyuruh kita sebagai umat Islam ni menuntut ilmu, iaitu dua perkara tadilah, ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Seterusnya kita tengok adab menuntut ilmu. Yang pertama ialah murid-murid hendaklah bersopan santun semasa mempelajari ilmu di dalam kelas. Yang kedua, menghormati guru dengan cara tidak membuat bising di dalam kelas, tidak bermain. Yang ketiga pula ialah ikhlas. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang keempat, sentiasa berdoa kepada Allah supaya kita dapat memahami ilmu dengan mudah. Dan seterusnya, sabar dalam menuntut ilmu. Walaupun susah, contohnya pelajaran matematik, contoh susah untuk kita nak buat kira-kira. Jadi, kita kena sabar, belajar, jangan putus asa. Dan yang terakhir ialah menjaga masa. Masuk kelas, murid-murid janganlah masuk lambat. Mesti masuk sebelum cikgu masuk dulu. Okey, boleh faham? Dan seterusnya kita tengok apa kepentingan yang kita perolehi apabila kita mengamalkan adab dalam menuntut ilmu. Okey, yang pertama, secara tidak langsung apa yang kita pelajari ni kita mudah memahami isi pelajaran dan ilmu bertambah berkat. Yang ketiga, bermotivasi untuk belajar, kita jadi lebih bersemangat untuk menuntut ilmu. Dan seterusnya disayangi oleh guru dan rakan-rakan. Kalau kita tak beradab dalam kelas, agak-agak kawan kita suka kita ke tak? Okey, sebagai contoh, masa dalam kelas kawan awak duk kusyuk belajar kan, tapi awak buat bising, baling-baling barang, pensel, agak-agak kawan awak selesa tak nak belajar.
mestilah dia marah kan, sebab tengah belajar awak kacau, awak buat bising. Okey, seterusnya ialah diangkat darjat di sisi Allah Ta'ala. Okey, baiklah. Sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan murid sentiasa bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu supaya ia dapat menjamin keberkatan hidup kita dan juga masyarakat. Okey, sekian, terima kasih. Diharapkan murid-murid dapat memahami segala apa yang Ustazah sampaikan pada video kali ini. Kita jumpa lagi ya murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.